Kata Ibnu Mas'ud, nasihat pertama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, alaika bitaqwallah. Kamu kena jadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Fa innahu jima'u kulli khairin. Ditanya kepada Nabi, kenapa mesti kena jadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah? Lalu Nabi kata, kerana sesungguhnya takwa itulah adalah himpunan bagi segala jenis bentuk kebaikan. Ya, Nabi kata, apa saja kebaikan yang kita buat, maka itulah takwa. Takwa tidak semestinya berlaku di dalam masjid ataupun surau sahaja. Kita tidak boleh mengkhususkan takwa itu, ataupun kita tak boleh mengkhususkan kebaikan itu hanya boleh berlaku di dalam rumah ibadah sahaja. Kita tak boleh faham takwa itu hanya apabila kita menunaikan sembahyang 5 waktu sahaja. Kita tak boleh faham kebaikan itu hanya apabila kita boleh berpuasa di bulan Ramadan sahaja. Kita boleh membayar zakat. Kita tak boleh faham takwa itu hanya, atau kita tak boleh faham kebaikan itu hanya kita menunaikan ibadat haji sahaja. Nabi tak maksudkan takwa seumpama begitu. Nabi tidak mengkhususkan takwa hanya kebaikan-kebaikan tertentu sahaja. Tetapi Nabi menyebut takwa itu apabila kamu melakukan apa sahaja kebaikan. Nabi kata, fa innahu jima'u kulli khairin. Kerana sesungguhnya takwa itu ialah himpunan bagi segala jenis bentuk kebaikan. Sama ada kebaikan itu kebaikan yang kita buat ketika kita berada di dalam rumah ibadah, ataupun kebaikan itu kebaikan yang kita buat ketika kita berada di luar daripada rumah ibadah. Kita buat baik dengan sesama manusia, itulah takwa. Kita pelihara hubungan dengan Allah, kita pelihara hubungan dengan sesama manusia. Tuan-tuan, itulah takwa. Selalu saya sebut saya selalu pergi ke mana-mana surau, ke mana-mana masjid. Hal ini saya nak sebut sekali lagi, sebab ada kala orang melihat takwa itu dengan kebaikan tertentu, sedangkan Nabi tidak memaksudkan takwa itu dengan kebaikan tertentu. Nabi kata apa sahaja kebaikan itulah takwa. Saya sebut sekali lagi, kebanyakan surau ataupun masjid, ya, yang kita biasa nampak orang akan berwakaf minyak atar, minyak angin, apa minyak angin pula, minyak wangi, ya. Kan orang akan wakaf minyak atar, minyak wangi. Bagus sebenarnya, orang yang senang je nak buat pahala ni, senang. Kita beli minyak wangi, kita letak dekat mana-mana sudut, nanti orang pakai, orang mungkin rasa baju dia tak berapa nak wangi, dia pun capai minyak wangi tu, dia tepek kat tapak tangan, dia sapu kat baju dia, wangi baju dia. Tuan-tuan, kalau kita datang masuk ke surau berwangi-wangian, orang yang wakafkan minyak wangi tu besar pahala dia. Maknanya orang yang mewakafkan minyak wangi itulah kebaikan dan itulah takwa. Tapi saya tengok setakat ni saya tak nampak lagi di mana-mana surau, di mana-mana masjid orang mewakafkan tisu basah. Saya pernah sebut di sini, tak silap saya. Tapi hari ni saya nak sebut lagi, sebab orang pandang benda tu seolah-olah macam tak ada apa-apa value dekat situ. Tuan-tuan, kita tengok cicak punya tai cicak jatuh dekat atas kapet. Kita ambil tai cicak tu, kita bersihkan dia. Tuan-tuan, itulah takwa. Kita tengok tai cicak kan,
Orang kita biasanya kalau nampak tek cicak, sama ada yang dah masih basah ataupun yang dah kering, kebiasaan orang kita ni dia akan ambil penyodok tu, kan, sodok itu kemudian dia buang. Bagus, itu kebaikan dan itulah takwa, kata Nabi. Tapi tuan-tuan, tak ramai orang kita yang mungkin faham, ya, cara tu sebenarnya agak kurang betul sikit. Sebab walaupun tai cicak tu dah kering, tempat tu tempat yang pernah dihinggapi oleh tai cicak yang masa mula-mula dia jatuh dekat atas kapet tu, dia basah. Sekarang dah jadi kering, kita pun ambil tai cicak tu kita buang. Tapi tempat tu masih ada najis. Tuan-tuan bayangkan kalaulah kaki kita dalam keadaan basah, kita pijak di tempat yang kering tu, bukankah kaki kita akan dihinggapi oleh najis? Dan apa hukumnya bila kita sembahyang dalam keadaan najis? Sah ke tak sah, Haji? Jawapannya tak sah. Jadi bagaimana cara supaya bila kita bersihkan tai cicak tu, tempat tu jadi bersih? Cara dia tadi, ada orang wakafkan tisu basah, kita ambil tisu basah, kita gunakan tisu tu untuk kita kutip tai cicak tu dan kita bersihkan tempat tu. Faham kan? Maka tuan-tuan, kita mewakafkan tisu basah, ini juga kebaikan dan ini juga, kata Nabi, sebahagian daripada takwa. Simple je. Kita tengok kipas terbuka, orangnya tak ada, mentang-mentanglah kita ni bukan tok siap, kita kata tak payah, bukan aku bukan tok siap sini. Tak, itu tak betul. Kita tengok kipas terbuka, orang tak ada, kita tutup. Nabi kata itulah takwa. Senang ke susah, Haji? Dia susah ni bila kita bayangkan takwa tu bila boleh bangun tahajud. Takwa ni bila kita boleh baca Quran sebanyaknya. Bila kita khususkan takwa itu pada satu-satu kebaikan, dia jadi susah. Sebab tu dalam hidup ni, bila segala kerja buat kita berlandaskan kepada ilmu yang betul, dia jadi mudah. Dia tak susah. Kita jumpa orang, kita bagi salam. Tuan-tuan, itulah takwa. Tapi kalau kita jumpa orang sombong, tak tegur, ini bukan orang bertakwa. Kalau kita meletakkan takwa tu pada pakaian semata-mata, saya rasa mungkin saya orang yang paling bertakwa. Sebab saya pakai jubah 2 lapis. Mungkin orang yang paling tak takwa, Haji, pakai t-shirt. Contohlah kalau kita letakkan takwa tu pada pakaian. Sebab tu takwa ni kita jumpa orang, mat, kita bagi salam, kita tunjuk manis muka dengan niat silaturahim. Tuan-tuan, Nabi kata itulah takwa. Sebab takwa ni himpunan bagi segala jenis bentuk kebaikan. Kita buat baik dengan anak isteri, kita buat baik dengan mak bapak, kita buat baik dengan jiran tetangga, dengan adik-beradik, dengan jemaah, semua itu dengan niat silaturahim. Nabi kata itulah takwa, kerana takwa ialah himpunan bagi segala jenis bentuk kebaikan. Kita buat baik dengan manusia, kita buat baik dengan haiwan, kita buat baik dengan tumbuh-tumbuhan, itulah takwa. Dan itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tidak ada sebaik-baik bekalan untuk kita bawa bertemu dengan Allah nanti, melainkan bekalan itu hanyalah bekalan takwa. Boleh? Jadi Hamid? Okey? Baik. Yang kedua, nasihat Nabi yang kedua, Nabi kata alaika wa alaika bizikrillah. Nasihat aku yang kedua kepada kamu, kata Nabi, lazimkanlah diri kamu untuk sentiasa mengingati Allah. Sekali lagi, kita kena berfikir di luar kotak. Sebab orang kita bila sebut saja
mengingati Allah, dia hanya faham bila dia boleh duduk pegang tasbih, dia berzikir. Jadi dia faham berzikir dengan cara dia duduk pegang tasbih, menyebut kalimat-kalimat tertentu, dia faham itu saja zikrullah. Ya, memang itu sebahagian daripada zikrullah, mengingati Allah. Sebagai orang Islam, tadi saya sebut, dalam hidup kita ni, bila semua kerja buat kita ada ilmu, dia jadi senang. Termasuk juga sebahagian daripada zikrullah ni, apa saja yang kita buat, kita ingat Allah. Itu je. Saya ambil contoh yang paling simple, yang dekat dengan kita. Kita keluar daripada surau, kita tengok slipper kita, kasut kita hilang. Kita boleh pakai, kita boleh ambil hak orang, slipper orang, tapi kita tak buat. Kenapa kita tak buat? Kalau kita buat, kita boleh buat. Kalau aku ambil slipper orang ni, bukan orang tu nampak pun. Ya, memang orang tu tak nampak, tapi kita tak ambil pasal apa? Walaupun orang tu tak nampak, tapi Allah nampak. Tuan-tuan, inilah zikir. Ini juga zikrullah, ingat Allah. Nampak Haji Hamid? Kita boleh menipu orang, tapi kita tak buat. Pasal apa tak buat? Walau orang tak tahu kita menipu, tapi Allah tahu. Ini juga zikrullah. Faham kan? Kita boleh mengata orang, bukan tak boleh mengata orang, mengumpat orang, mencela orang, kita buka aib orang, boleh. Tapi kita tak buat. Pasal apa tak buat? Pasal walaupun orang tu tak dengar apa yang kita kata, tapi Allah dengar. Tak jadi kita nak mengata orang. Tuan-tuan, inilah maksud Nabi, lazimkan diri kamu untuk sentiasa mengingati Allah. Faham kan? Pasal itulah tuan-tuan, kita kena terima kenyataan lah, ya. Dalam hidup bermasyarakat ni, kita tak boleh ikut kepala sendiri lah. Kita tak boleh hanya fikir apa yang kita nak kita boleh buat. Tak boleh begitu. Dalam bermasyarakat ni, kita kena terima kenyataan juga apa jiran kita kata, gitu. Macam dalam hidup adik-beradik, apa adik-beradik kata. Kita contohlah, hari ni kan zaman orang suka ambil gambar viral. Nak makan pun ambil gambar. Tahu tak? Sebelum makan tu ambil gambar dulu. Ambil gambar, hantar dekat grup adik-beradik. Sedangkan dalam grup adik-beradik ni, ada di kalangan adik-beradik kita yang nasib dia kurang baik daripada kita. Ada pula anak-anak saudara kita kan. Kita ni mampu, alhamdulillah, banyak duit kita. Allah Ta'ala tentukan kita ni orang senang. Bila kita tunjukkan kesenangan kita pada adik-beradik kita yang mungkin kurang senang daripada kita, bukankah itu akan menyebabkan hati dia kecil hati dia? Ya, anak-anak saudara kita yang mungkin nasib dia tak sama baik macam nasib anak kita, kita tunjuk kecil hati anak saudara kita. Maknanya apa? Yang saya nak sebut ni, bila kita hidup dalam masyarakat, kena ambil kira juga apa orang kata. Tuan-tuan duduk dalam taman macam ni, kita nak besarkan rumah. Memang betul, kita besarkan rumah tu dengan duit kita. Kita anjak ke depan sikit rumah kita. Betul, kita besarkan rumah, kita anjak ke depan rumah kita tu dengan duit kita, bukan dengan duit jiran kita. Tapi kena ambil kira juga apa jiran kita kata. Jangan disebabkan kita anjakkan rumah ke depan sikit, dah gelap rumah jiran kita. Dia nak sedai baju kat depan pun baju tak kering. Pasal apa? Dah tak kena cahaya matahari. Pasal? Sebab kita dah kedepankan sikit rumah kita. Tuan-tuan, dari sudut agama ini kurang baik. Ini tak betul. Kita duduk rumah setingkat ni, ya, walaupun kita nak tambah tinggi lagi rumah kita, betul bukan dengan duit jiran kita, tetapi sebagai adab dalam agama, kita kena maklumkan kepada jiran kita. Mat, saya minta maaf, saya alhamdulillah ya dapat duit kelapa sawit, rezeki tu bertambah, adalah lebih sikit. Saya ingat saya nak tinggikan sikit rumah ni,
pasal anak pun dah ramai kan, barang pun makin banyak. Itu adab dia. Sebab dalam masyarakat ni kita hidup kena fikir juga apa orang kata. Faham? Tapi yang jadi masalahnya juga, bila dalam hidup kita ni semua benda kita kena fikir apa orang kata saja, itu pun tak betul. Sebab sebagai orang yang beragama, kita juga kena fikir selain apa orang kata, kena fikir sama juga apa Allah kata. Nampak? Jadi dalam hidup ni, bila kita ada part apa orang kata, ada part apa Allah kata, Nabi kata inilah sebahagian daripada zikrullah. Nampak? Kita kembangkan konsep zikir tu. Maknanya kita tak boleh faham zikir tu hanya pada masa tertentu saja. Okay? Kita kena faham zikir itu dalam setiap masa. Ini yang Allah kata, alladzina yadhkurullaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kamu kena ingat aku, kata Allah, ketika kamu berdiri, ketika kamu duduk, ketika kamu baring. Menunjukkan kita kena ingat Allah dalam semua keadaan dan setiap masa. Tapi kalau kita hanya faham zikir tu, kita duduk dalam tempat-tempat tertentu, kita pegang alat tertentu. Kalau kita faham zikir hanya begitu saja, itu tak betul. Ini orang kata apa? Kita pernah dengar istilah sekular kan? Kita faham sekular ni bila orang tak belajar agama. Itu pun tak betul. Macam kita tengok orang perempuan kan, ada setengah tempat ni dia agak ketat sikit. Tempat perempuan mesti tutup. Sampai apa yang berlaku dekat dewan solat, orang perempuan tak tahu. Imam ni betul ke, imam tak betul ke, orang perempuan ikut je. Kan? Ada setengah masjid begitu. Dia tutup rapat ruang solat muslimat tu. Sampai apa yang berlaku dekat imam, muslimat pun tak tahu. Kadang-kadang tu imam ni dia terlupa rakaat. Sepatutnya dia kena tambah satu lagi, tapi dia sujud. Apa dia duduk tahiyat akhir terus. Yang si jemaah perempuan terus berdiri. Apa pun berlaku tak tahu. Muslimat tak tahu. Kadang-kadang ini juga sebahagian daripada sekular. Pasal apa? Kenapa dalam masjid masa nak sembahyang tutup rapat, tapi bila makan kan sama-sama? Berlaku tak mak ni? Bila makan kan bercampur, tapi bila sembahyang asing. Dia jadi, kadang-kadang benda ni kena fikir jugalah. Macam sebelum ni lah, masa PKP tu lah, bila sembahyang berjarak, tapi bila nak keluar berkebut. Saya fikir orang putih kata cannot brain lah gitu. Betul tak Ji kan? Jadi kena fikirlah. Ini saya sebut tuan-tuan, kita jangan perkecilkan makna zikir. Kalau kita faham zikir tu hanya tempat tertentu, perbuatan tertentu, masa tertentu, ini tak betul. Kita kena faham zikir ni tak kira mana-mana tempat, tak kira mana-mana masa, tak kira pada mana-mana waktu. Nabi kata alaika bizikrillah, kamu kena lazimkan diri kamu untuk sentiasa mengingati Allah. Nak cakap, ingat Tuhan. Kita nak cakap ni, yang pertama kita kena tahu dengan siapa kita cakap. Satu. Ni kata apa? Ambil kira apa orang kata. Kemudian nak cakap ni kena fikir, baik ke tak baik? Kalau tak baik, tak payah cakap. Maknanya kita ingat Tuhan. Betul kan? Takkan kita nak cakap sesuatu yang berat pada orang yang tak sepatutnya? Ini tak betul. Kadang-kadang ni tuan-tuan, kita tak cakap lebih baik daripada bercakap. Itu lebih baik. Kalau bercakap boleh menyakitkan hati orang tu, maka jangan bercakap. Kalau bercakap boleh mendatangkan dosa, jangan bercakap. Tengok, ingat apa orang kata, ingat apa Allah kata. Nabi kata inilah zikrullah. Faham? Sebab tu nasihat Nabi yang kedua, wa alaika bizikrillah, kamu kena lazimkan diri untuk sentiasa mengingati Allah. Yang ketiga, Nabi kata wa alaika bitilawatil Quran, aku nasihatkan kepada kamu, Nabi kata lazimkan diri kamu untuk sentiasa membaca Al-Quran. Rupa-rupanya tuan-tuan, ini bagusnya kalau kita belajar di Mesir. Saya bukan promosi Al-Azhar lah,
Saya teringat masa mula-mula saya nak sambung belajar dekat luar negara dulu, saya tanya seorang tok guru ni, saya dalam kepala saya mengharapkan kalaulah tok guru ni kata kau pergi Yaman, itu yang saya nak. Tapi saya terkejut bila dia kata kau pergi Mesir. Saya kata, sebab saya tahu kalau budak Mesir ni dia pakai serban tak ada ekor kan, serban dia bulat gitu, sedangkan kita budak pondok serban ni berekor. Jadi dalam hati saya, kalau dia tak show ke Yaman, harap-harap dia show ke Syria lah. Tapi dia tak sebut dua tempat tu, dia show kat saya pergi Mesir. Saya kata, wah, ni jadi moden lah ni. Sebab belajar di Mesir kena pakai seluar jeans, kena pakai seluar lah. Kita orang pondok pakai kain pelekat, pakai jubah kain pelekat, jubah kain pelekat. Tapi betul lah, mungkin Tok Guru ni dia kasyaf ke apa, Wallahualam lah. Dia kata kau pergi Mesir. Dia kata yang pertama dekat Mesir ni dia banyak makam ulama. Betul. Saya pernah pergi ke makam Imam Sya'rawi. Saya bawa kitab tafsir dia, saya baca dekat makam dia. Saya bawa kitab karangan Imam Syafi'i, pergi ke makam dia, baca Al-Um. Saya pergi ke makam Zakaria Al-Ansari, pengarang kitab Fathul Wahab, kitab PK, bawa baca kat tempat dia. Dan banyak lagi lah. Satulah yang kedua, kita belajar di Mesir ni, baik dalam bidang agama ke, dalam bidang medical ke, bagusnya belajar di sana ni, kita akan belajar dengan pengarang buku. Prof, kita akan belajar dengan pengarang kitab. Itu kelebihan dia. Kalau kita di Malaysia, biasanya pensyarah akan guna buku orang lain. Tapi di Mesir, kalau kita belajar fiqh, kita akan belajar dengan pengarang buku tu, pengarang kitab tu. Kalau kita belajar tafsir, kita akan belajar dengan pengarang kitab tafsir tu. Dia karang kitab. Itu kelebihan dia. Kalau kita belajar usuluddin, tauhid lah, kita akan belajar dengan pengarang kitab tu sendiri. Dia karang kitab, dia mengajar. Sebab apa? Sebab itu sumber pendapatan dia. Belajar di Mesir ni percuma. Kalau tuan-tuan anak dapat belajar dekat Al-Azhar, dia percuma. Dia jadi mahal ni sebab ada kos sewa rumah, nak makan minum, untuk kelangsungan kehidupan kita kat sana tu yang perlukan duit. Tapi belajar di sana percuma. Kita kena bayar kos untuk stamp dengan kos untuk buat kad pelajar. Itu saja. Selebihnya duit untuk beli buku lah. Faham kan? Jadinya yang saya nak kata, di Mesir ni, dia punya perkembangan ilmu dia seumpama cendawan tumbuh. Akan ada kitab-kitab tafsir, contohnya akan ada tafsiran-tafsiran yang terbaru. Kalau dulu kita baca tafsir-tafsir dulu, sekarang ni tak semestinya penafsiran yang dulu kena sesuai dengan tafsir keadaan sekarang. Contoh, ada satu tafsir ni sebut ada satu ulama ni, dia cerita pasal Al-Quran. Dalam satu riwayat, pernah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, semenjak bila engkau telah dilantik menjadi Nabi? Kita belajar Nabi Muhammad mula dilantik sebagai Nabi ketika usia 40 tahun kan? Ketika usia dia 40, dia telah menerima wahyu sampailah umur dia 63. Selama 23 tahun wahyu turun beransur demi beransur, sedikit-sedikit kepada Nabi kan? Baik. Tapi dalam riwayat itu Nabi menyebut, ini ulama kaji, dia kata, jawapan Nabi kata, aku telah dilantik menjadi Nabi bainar ruhi wal jasadi. Aku telah dilantik menjadi Nabi semenjak di alam roh lagi. Maksudnya ketika Allah Ta'ala menjadikan roh, dan sebelum roh itu dimasukkan ke dalam Adam alaihissalam. Okey, faham kan? Jadi Nabi kata aku telah dilantik menjadi Nabi semenjak di alam roh lagi. Bila Nabi kata begitu, aku telah dilantik menjadi Nabi semenjak di alam roh lagi, apa yang kita boleh faham? Maka ulama kata, apa yang kita boleh faham dengan makna di sini, Nabi nak bagi tahu kepada kita,
Bermakna bila Nabi kata dia dilantik menjadi Nabi semenjak di alam roh lagi, itu bermakna Nabi telah diberi Quran oleh Allah semenjak Nabi berada di alam roh lagi. Faham? Sebab syarat nak jadi Nabi ni antaranya menerima wahyu, kan? Baik. Lalu sampailah satu ketika Nabi beruzlah di Gua Hira. Ni ketika Nabi sudah lahir ke dunia lah. Okey. Satu hari ketika Nabi beruzlah di Gua Hira, lalu Nabi didatangi oleh malaikat Jibril, kan? Tuan-tuan biasa tahu cerita ni. Ketika itu Jibril perintahkan kepada Nabi supaya membaca Al-Quran. Yang kita kata wahyu pertama turun di Gua Hira, kan? Yang Jibril peluk Nabi, lalu Jibril kata Iqra, bacalah wahai Muhammad, kan? Lalu Nabi pun baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kan? Baik. Kata Dr. Yusri ni, Al-Azhar punya syekh lah ni, dia kata apa? Dalam peristiwa itu, ketika Jibril dia peluk Nabi dari belakang, diperintahkan kepada Nabi bacalah. Dalam peristiwa itu, kata beliau, Nabi bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, kau nak aku baca ayat apa? Gitu. Faham? Yang kita pernah dengar, bila Jibril suruh Nabi baca, kan, seolah-olah Nabi tak tahu dan Jibril yang suruh Nabi baca ayat itu. Tetapi dalam tafsiran terkini, ada ulama yang mengatakan ketika Jibril peluk Nabi dari belakang, ketika Jibril suruh Nabi baca Iqra ya Muhammad, pada ketika itu Nabi bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, kau nak aku baca ayat apa? Menunjukkan pada Nabi pada ketika itu, Nabi dah tahu dah, Nabi dah ada Quran dekat dia. Sebab tu Nabi tanya kepada Jibril, kau nak aku baca ayat apa? Faham, kan? Nabi kan macam kita lah. Kalau kita, contoh, kalau kita dah hafal banyak ayat, kau bagi tahu je ayat apa kau nak aku baca, kan? Baik, tuan-tuan, saya ni seorang hafiz Quran. Mat, entah nak saya baca ayat apa, Mat? Cakap. Pasal apa? Pasal apa timbulnya soalan tu? Sebab saya dah hafal Quran, sebab saya dah boleh baca Quran, saya dah banyak ingat ayat Quran. Tapi kalau saya satu ayat Quran pun saya tak hafal, jangan cuba-cuba buat permintaan macam tu. Cakap je, tuan-tuan nak saya baca ayat apa? Cik, cakap besar, kan? Tiba-tiba suruh baca apa pun tak tahu. Nampak? Baik, yang saya nak sentuh di sini, tuan-tuan tengok. Punya Nabi suruh kita ambil berat tentang Al-Quran, sehingga Nabi bagi tahu kepada sahabat, aku telah dikurniakan Quran semenjak di alam roh lagi. Dan sebab itulah kata Ibnu Mas'ud, ketika Nabi sampaikan nasihat kepada kita, Nabi kata, wa alaika bitilawatil Quran, kamu kena lazimkan diri kamu untuk sentiasa membaca Al-Quran. Kita tak boleh nak baca Quran satu hari 60 ayat, sekurang-kurangnya 60 ayat. Tak mampu nak baca Quran satu hari 60 ayat, sekurang-kurangnya kita ambil lah satu hari walau satu muka pun. Al-Quran tu kan satu muka, kan? Ambil lah. Kalau satu hari tak dapat satu muka, sekurang-kurang ambil lah separuh muka pun tak apa. Teruk sangat ni, memang tak sempat nak baca Quran. Tuan-tuan, kita carilah kaedah lain supaya kita boleh juga bersama Quran. Tak boleh baca, kita boleh mendengar. Hari ni handphone semua dah canggih dah, buka Quran, kan? Contoh pagi-pagi tak ada apa, kita dah faham, kita dah pernah dengar Tok Guru mengajar hadis Nabi kata, man qara'a suratul waqi'ati lam tufakkir abada. Siapa yang baca surah Waqi'ah, Allah Ta'ala takkan miskinkan dia. Kita nak baca tu tak ada kesempatan, kita buka audio, kita dengar, boleh. Macam tu juga dalam hadis Nabi katakan, sebelum tidur baca surah Al-Mulk. Banyak kelebihan dia. Nak baca tak, baru nak baca dah baca WhatsApp, contohlah. Baru nak baca, buka Facebook. Last sekali tak baca, malas, gitulah. Jadi cara dia apa? Kita buka audio, buka surah Al-Mulk, sambil-sambil duduk kita dengar, pun dikira bersama dengan Al-Quran. Nampak?
Kalaupun kita tak mampu nak baca Quran, kita tak mampu walau nak mendengar Quran, sekurang-kurangnya kita mempermudahkan urusan orang yang nak bersama dengan Al-Quran pun dikira bersama dengan Al-Quran. Yang penting Nabi kata dalam hidup ini, lazimkanlah diri kamu bersama dengan Al-Quran. Ingat banyak-banyak, lazimkan diri untuk sentiasa ingat kepada Allah, lazimkan diri kamu untuk sentiasa membaca Al-Quran. Dua perkara ni kalau kita buat, kita akan dapat dua perkara yang lain. Nabi kata apa? Fa innahu nurul laka fil ardi. Kamu banyak ingat Allah, kamu lazimkan diri membaca Al-Quran, kamu akan dapat cahaya ketika di dunia ni. Maksudnya apa? Apa juga yang kita nak buat ada terbatas, ada batasan dia. Yang ni aku akan buat, yang ni tak boleh buat, yang ni jangan buat. Siapa ajar? Agama ajar kita. Daripada mana? Daripada Al-Quran. Kita banyak ingat Allah, ada benda yang kita akan buat, ada benda yang kita tak akan buat. Itu orang panggil cahaya. Okey. Perkara kedua kita akan dapat, Nabi kata wa dzikrul laka fis sama. Nama kita akan sentiasa menjadi sebutan di langit. Malaikat-malaikat di langit akan sentiasa sebut nama kita. Oh, ini orang banyak ingat Tuhan ni. Oh, ini orang banyak baca Quran ni. Malaikat di langit sebut nama kita. Siapa? Orang yang sentiasa ingat Allah, orang yang sentiasa membaca Al-Quran. Dan nasihat Nabi yang terakhir, yang keempat, Nabi kata apa? Wakhzun lisanaka fa innahu dhalika taghlibu syaitan. Nasihat aku yang terakhir untuk kamu, kata Nabi, jaga mulut kamu. Ni mulut. Pasal itu adab kita beraya rumah orang. Ni musim-musim orang beraya ni. Ya. Masa nak raya dulu, nak balik kampung jam. Sekarang dah beraya, dalam bandar jam pula. Kena pula kalau musim-musim raya ni orang buat kenduri kahwin, lagi jam. Adab kita beraya rumah orang ni dua. Bila kita masuk rumah orang, Azak, kalau boleh butakan mata kita. Butakan mata ni bukan kita pergi buta, cucuk mata kita, tak. Adab dia, ulama bagi perumpamaan adab kita beraya rumah orang ni. Bila kita bertandang rumah orang ni, adab dia, kalau boleh yang pertama, butakan mata kita. Faham? Mungkin suasana rumah tu tak sebaik macam suasana rumah kita. Mungkin saiz rumah tu tak sebesar macam rumah kita. Mungkin keadaan kebersihan rumah tu tak macam bersihnya rumah kita. Nabi agama mengajar kita masuk bertandang rumah orang, kalau boleh butakan mata kita. Maksudnya apa? Ya, dan bila kita tinggalkan rumah tu, kalau boleh bisukan mulut kita. Jangan dibuka benda-benda yang tak baik. Makan mengkutu darah dah kenyang ni, berlahak-lahak, keluar pada rumah tu kita kutuk kawan tu. Apalah, rumah bersepah macam tong sampah. Ini tak baik. Ini tidak ada adab. Patutnya kita dah makan, kita syukurlah, terima kasihlah. Kalau sedap cerita, tak sedap diam dah lah. Itu je. Tak sedap, dah ya makan. Sedap makan, itu je. Kan? Kita pergi ziarah rumah orang, kalau kita rasa orang tu lebih soleh daripada kita, rumah orang alim ke, rumah orang soleh ke, mak, jangan makan sikit, mak. Rugi. Kita pergi rumah orang baik-baik ni, jangan makan sikit, makan banyak. Sebab dia baik. Orang baik ni berkat dia lebih. Kita makan banyak, dapat berkat banyak. Ini pergi rumah orang baik-baik, mak, nak tunjuk tawaduk, sikit makan, rugi, mak. Betul, kalau kita rasa orang tu, mak, dia lebih baik pada kita, Haji Hamid, dia lebih soleh pada kita, bila dia bagi jamu makan kat kita, makan banyak tak apa. Sebab tu kalau kita pergi dengan orang alim ni, kadang-kadang pelik. Asal orang alim ni, dia makan muka tedak, kuat makan rupanya. Tak, dia faham lain pada apa yang kita faham. Dia faham ini mah orang baik. Rumah orang baik-baik ni, kalau dia jamu kita makan selagi mana boleh makan.
Jangan malu nak makan. Pasal apa? Pasal keberkatan Allah bagi pada dia itu lebih. Faham? Faham je kan? Jadi adab dia, masuk rumah orang, butakan mata. Keluar rumah orang, bisukan mulut kita. Jaga mulut tu. Okey? Ini yang Nabi kata, wakhzun lisanaka. Jaga mulut kamu. Fa innahu dzalika taghlibu syaitan. Kerana sesungguhnya dengan cara kamu jaga mulut kamu, insya-Allah itu akan mampu menahan diri kamu daripada ditipu daya oleh syaitan. Rupa-rupanya apa? Antara punca sebab mudahnya banyak berlaku dosa pada kita, antaranya sebab mulut. Ui, mengata orang ni sedap. Mana ada orang boleh makan sampai subuh? Mana ada orang boleh makan sampai 3-4 jam? Tapi mengata boleh. Baik jaga mulut kita. Bila kita boleh lakukan 4 perkara tadi, takwa, dan ciri-ciri orang bertakwa sentiasa ingat Allah, lazimkan diri membaca Al-Quran, dan kemuncak dia Nabi kata jaga mulut kita. InsyaAllah bila kita jaga mulut kita, yang lain insyaAllah akan terkawal. Tapi bila kita tak boleh jaga mulut kita, yang lain susah untuk dikawal. Wallahu a'lam. Tak banyak, sedikit, mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita. Jadi saya nak ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Raya ke berapa saya pun tak tahu dah ni. Orang Melayu ni bagus, selagi tak habis Syawal, selagi tu tak habis raya. Ada tu dah masuk 2 Zulkaidah open house lagi. Hebat orang Melayu ni, hebat. Yang Haji Amir 2 Zulkaidah raya lagi. Itu kata hebat orang kita ni, ya. Dia punya sambut hari kemenangan tu. Gitu. Baik. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman nafi'a. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.